Okey, yang ada kat sini, kita akan mula kelas dalam jadual 3.30, sekarang 3.29. Kita tunggu sekejap, kawan-kawan masuk. Sebelum tu, kalau ada nak pergi minum air pun boleh. Nak tulis pengalaman hari 3 hari di sekolah pun boleh. Ada soalan pun boleh. Kalau ada soalan, mungkin nanti cikgu akan jawab di akhir kelas nanti. Yang ada hari ini sihat ke semua? Okey, boleh. Yang minggu lepas ada masalah ke? Yang minggu lepas ada masalah ke? Yang minggu lepas ada masalah ke? Minggu lepas kita belajar tentang keelektromagnetan. Kan? Keelektromagnetan. Macam mana medan magnet terhasil apabila satu arus mengalir dalam satu konduktor. So akan ada medan magnet. Itu kena faham dulu ya. Macam mana dia terhasil. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita belajar topik yang sama. Kan, topik yang sama 2 minggu kita ambil sebab dia sangat penting, sebab dia asas kepada perbincangan ataupun pengetahuan kita untuk dalam bab inilah seterusnya. 3.2 dan seterusnya. Okey, sekarang masa 31. Pergi slow-slow lah ya. Dah berapa orang ni? Baru 11 orang. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus tanya dekat dalam chat. Supaya dapat penjelasan lanjutnya. Okey, boleh nampak slide cikgu ke? Daya pada konduktor membawa arus dalam medan magnet. Hari ini kita nak cerita pasal daya. Sebelum kita pergi lebih lanjut dulu, cikgu bagi review sikit. Ain boleh. Review sikit tentang daya. Ingat lagi ke form 4 kita belajar tentang daya? Apa maksud daya dalam form 4 dulu? Daya. Ingat lagi? Boleh nampak ke daya ni? Tak boleh kan? Daya simbol dia apa? Simbol dia F tau. Bahasa Inggeris kata force. Kan? Okey, daya ni apa sebenarnya? Kalau dia suruh takrif daya. Secara umum dia kata takrifkan daya. Apa daya? Pernah keluar soalan SPM ni dia kata, apa maksud daya? Apa maksud daya? So, daya ni ialah apa? Daya ialah tolakan atau tarikan. Tolakan atau tarikan. Push or pull. Itu ialah sebenarnya daya. Apa-apa benda yang mengalami tolakan atau mengalami tarikan, kita boleh kata dia mengalami daya. So, bila ada daya, maka dia akan bergerak. Ditolak ke, ditarik ke, maka dia akan bergerak. Satu kotak
tiba-tiba bergerak, maka kita kata dia ni mesti mengalami daya. Sama ada kotak tu ditarik atau ditolak. Mesti ada daya. Tiba-tiba kita nampak satu benda tu bergerak, maka kita kata dia tu mengalami daya. Tolak tarik belum tentu, tapi mengalami daya. Lepas tu baru kita boleh define dia sebagai tolakan atau tarikan. Itu daya. So, kita nak bincang hari ni ialah daya. Assalamualaikum, lambat tak apa. Daya yang kena pada konduktor yang membawa arus. Maksudnya, konduktor yang membawa arus tadi akan mengalami daya. Ditolak atau ditarik. Dengan kata lain, bergeraklah. Konduktor tu bergerak. Sebab apa? Sebab dia mengalami daya. Konduktor yang macam mana? Konduktor yang berada dalam medan magnet. Itu tajuk dia. Kan nanti kita tengok dia bergerak tu macam mana. Kita nak overall tahu dulu bahawa kita nak bincang hari ni ialah tentang bila satu konduktor pembawa arus berada dalam medan magnet, dia akan mengalami daya. Yang kita dah bincang, daya tu apa? Tarikan atau tolakan. Dalam kata lain, bergerak. Apa yang bergerak tadi? Konduktor pembawa arus tu lah. Bila dia bergerak? Bila dia berada dalam medan magnet lah. Boleh? Bila dia berada dalam medan magnet. Okey, kita tengok dulu. Kita dah start ni ya. Kita dah start. Dah doa ke semua? Doa dulu. Kan? Okey. Kita dah start. Okey, telah kita pelajari bahawa apabila arus mengalir, dia kata, dalam suatu konduktor, medan magnet akan wujud di sekeliling konduktor tersebut. Boleh? Minggu lepas kita dah bincangkan. Katalah cikgu ada satu konduktor, warna merah konduktor cikgu ni. Lepas tu cikgu pun ada satu arus mengalir. Arus mengalir daripada positif, tak nampak kuning. Daripada positif ke negatif. Arus dia mengalir macam ini. Arus dia mengalir. Boleh? Okey. Dan kita sedia maklum bahawa minggu lepas ya, bahawa di sekitar konduktor ini akan ada magnetic field. Akan ada medan magnet. Ingat lagi? Kan? Akan ada medan magnet. Okey, bagus. Lepas tu, medan magnet itu mesti ada arah dah. Okey. Arah dia arah mana? Menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ambil tangan kanan. Ini ialah arah arus. Dalam kes ini arah arus dia ke bawah. Lepas tu genggamkan tangan ini. Genggamkan tangan ini, maka dia akan menunjukkan arah magnetic field. Magnetic field belah sini lah. Kalau yang ini, belah atas sini. Ikut arah genggaman. Boleh? Okay. Ini minggu lepas ni. Bila ada satu konduktor pembawa arus, dia akan ada magnetic field. Magnetic field itu sama sebiji macam magnetic field bagi magnet kekal. Sama. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya kalau ada magnetic material berada dalam kawasan magnetic field ini, dia akan mengalami daya lah. Tadi cakap kan, mengalami daya maksudnya ditarik atau ditolak. Itu mengalami daya. Mesti mengalami daya. Akan ada daya. Kalau disebut mengalami daya, janganlah kita confuse lagi. Maksudnya dia bergerak. Dia ditolak atau ditarik. Itu mengalami daya. Dalam fizik kita sebut mengalami daya. Boleh? Okey, seterusnya. Kalau cikgu ambil daripada atas ini. Atas ini cikgu tengok daripada atas. Tengok mata cikgu duduk sini. Kan? Mata cikgu tengok daripada atas. Cikgu akan nampak ini wire dia. Wire dia bulat macam ni lah. Konduktor dia bulat macam ni. Yang pink ni bulat macam tu. Boleh? Cikgu warnakan pink pula. Yang pink ni bulat macam tu. Yang pink. Kan? Yang pink ni bulat macam tu. Okey, sekarang. Kalau mata cikgu belah atas ni, tengok. Maka cikgu akan nampak arus tu bergerak ke dalam sini. Ke bawah sini. Sebab tengok daripada atas. Maka kalau kita tengok daripada atas, kita akan labelkan arus tu, yang arus bergerak ke bawah ni, ataupun dalam kes ini 2D, boleh, 2 dimensi, kita kata arus tu masuk ke dalam skrin tu, kita lukis gambar dia mesti pangkah tu. Pangkah maksudnya arus tu masuk dalam skrin. Masuk ke dalam. Arus masuk ke dalam, kita kata dia pangkah. Kalau tengok daripada atas. Boleh? Tengok daripada atas, arus ni turun ke bawah macam ni. Kalau kita lukis 2D macam ni, arus tu kita labelkan sebagai pangkah. Pangkah maksudnya arus masuk ke dalam skrin. Masuk ke dalam skrin. Boleh?
Okey, bila ada arus kat sini, kita akan nampak benda yang warna hitam ni. Hitam ni apa? Hitam ni ialah magnetic field. Di sekitar dia ni nanti akan ada magnetic field. Boleh. Tu untuk kalau kita lukis 3D ni. Dengar betul-betul ni. Kalau kita lukis 3D pula. Ini 3D. Yang awal ni 3D. Nampak cursor cikgu ni? Ini 3D. Yang ini 2D. Tengok daripada atas, mesti arus tu turun ke bawah kan? Maksudnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam, kita kata dia pangkah. Jadi macam mana kita nak tahu arah magnetic field? Sama juga guna tangan kanan, ibu jari ke dalam komputer tu lah. Ke dalam skrin awak tu sebab dia pangkah. Bila ke dalam skrin awak tu, maka buat genggam tangan. Bila genggam tangan tu, kita akan dapati magnetic field dia arah macam ni. Magnetic field dia arah macam ni. Boleh? Jadi kita kata arus masuk. Arus masuk. Masuk ke dalam lah. Kalau pangkah. Boleh? Okey. Kalau dia tu, arus dia bergerak naik ke atas. Naik ke atas. Kita tengok daripada atas ini. Arus tu bergerak naik ke atas. Saya guna dawak kuning ni. Arus yang naik ke atas. Dawak kuning, arus yang naik ke atas. Okey. Sama juga. Kabel dia mula-mula, kabel dia kita akan nampak warna pink kabel dia. Ni mata cikgu ya, ni mata cikgu. Cikgu akan nampak kabel dia warna pink. Arus dia warna kuning ni, arus dia bila arus dia naik ke atas ke arah kita, kalau dalam kes ni keluar daripada skrin awak tu, dia warna kuning macam tu lah. Ataupun titik. Bukan warna kuning, titik maksudnya. Titik macam tu lah, kita akan nampak dia titik. Boleh. Pangkah dia masuk ke dalam, titik masuk keluar. Masuk keluar pula. Titik ialah dia keluar. Ni titik ni dia keluar. Boleh? Okey, bila dia keluar, juga kita akan nampak magnetic field jugalah. Magnetic field macam mana? Sama juga. Hitam. Magnetic field macam mana? Sama juga macam ni magnetic field dia. Cuma arah dia berbeza lah. Betul? Lukis cantik-cantik lah. Pixel lukis cantik-cantik. Arah dia berbeza lah. Guna apa? Guna tangan kanan jugalah. Dia keluar. Ini ialah arah magnetic field. Arah magnetic field. So, kat sini nanti arah magnetic field dia macam ni. Arah magnetic field. Ini kita kata sebagai arus keluar. Arus keluar. Boleh? So, kita nampak, cikgu ajar sekarang, hari ini pelajaran pertama ialah kita nak tentukan, boleh, daripada gambar 3D, convert kepada gambar 2D, iaitu arus masuk, maksudnya dia pangkah, arus keluar, maksud dia titik. Sebenarnya dia dapat benda ni, pangkah ke titik ni daripada arrow sebenarnya. Arrow, anak panah macam ni kan. Anak panah macam ni, kat belakang anak panah tu dia macam ni. Anak panah tu macam ni. Macam kita main dart ke anak panah ke, arrow ke, dia ada macam ni. Bila anak panah tu bergerak ke sana, kalau mata kita kat sini, kita akan nampak titik ni lah. Titik ni maksudnya anak panah tu bergerak ke arah kita. Kita akan nampak mula-mula sekali titik ni satu je lah. Okey, bila anak panah tu bergerak, kita duduk belakang anak panah bergerak ke sana, maka kita nampak belakang anak panah ni. Belakang anak panah tu dia ada cross macam ni. Boleh, yang dart tu kan, yang dart kita baling tu, dia ada cross macam ni lah, dia punya ekor dia tu. So, kita akan nampak dia dalam bentuk cross. Boleh? Okey, itu minggu lepas tu. Okey, seterusnya. Fahamkah seperti itu? Fahamkah? Okey, seterusnya. Tengok seterusnya. Okey, kalau yang kedua. Yang kedua hari ini ialah magnet pula. Satu tadi, kita tahu ia ialah arus ataupun konduktor yang membawa arus. Okey, sekarang magnet pula. Magnet ni kita tahu bahawa dia ada utara dan selatan. Saya buka skrin sekejap. Dia ada utara dan selatan magnet. Boleh, magnet. Magnet ni ada utara selatan. Okey, contoh. Kalau ada utara selatan, maka dia akan ada magnetic field daripada utara masuk ke selatan. Magnetic field utara masuk ke selatan. Mesti utara masuk ke selatan. Ini magnetic field. Mana-mana magnet sama. Utara masuk ke selatan. Boleh?
Kalau kita ada dua magnet, cikgu ada dua magnet, utara ataupun north dengan selatan kat sini, maka tengah-tengah ini mesti ada magnetic field. Mesti ada utara masuk ke selatan. Memang semua magnet dalam macam tu. Boleh? Ada magnetic field, ada medan magnet. Ya, medan magnet itu daripada utara masuk ke selatan. Boleh? Daripada utara masuk ke selatan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan, kita pergi lagi. So, dua benda. Satu, konduktor tadi yang bawa arus mesti ada medan magnet. Satu. Yang kedua, medan magnet juga, magnet kekal ada juga medan magnet. Sekarang barulah kita nak gabung dia. Okey, kita nak gabung dia. Boleh? Kita nak gabung dia. Gabung dia macam mana? Semua dah dapat nota kan? Nota cikgu ada dalam Telegram support. Pagi tadi cikgu masukkan. Cikgu tak boleh masukkan terlalu awal nota sebab nanti ada banyak conversation dalam tu. Nanti awak tertinggal pula. Jadi cikgu masukkan awal pagi. Supaya awak boleh buat rujukan lah nanti. Boleh buat rujukan. Okey, sekarang. Katalah cikgu ada satu magnet kat sini. Magnet cikgu utara, magnet cikgu ada selatan. Confirm tengah magnet cikgu ni akan ada medan magnet daripada utara ke selatan. Boleh? Tiba-tiba dalam magnet cikgu ni ataupun dalam medan magnet ini cikgu ada satu konduktor. Satu konduktor. Wire lah. Boleh? Kalau cikgu lukis 3D dia macam ni ya. Cikgu lukis 3D dia dulu. Cikgu ada magnet utara, magnet selatan. Tengah-tengah ni cikgu ada wire. Cikgu besarkan ni. Cikgu ada wire. Wire tengah-tengah kat sini. Wire. Boleh? Boleh ke? Boleh komen ya. Kalau tak faham, tak tahu boleh komen. Supaya cikgu tak pergi lebih lanjut, lebih jauh nanti. Faham. Okey, bagus. Nanti susah pula nak tanya kalau dah jauh sangat. Macam tu. Okey. Lepas tu, apa dia buat? Time tak ada arus dalam sini, maka medan magnet yang asal ni memang tetap ada lah. Medan magnet kekal ini memang sentiasa akan ada. So, bila tak ada arus apa-apa, dia stay macam tu, tak ada isu lah. Okey, sekarang apabila arus mula mengalir. Apabila arus mula mengalir, dalam kes ini arus mengalir arah sini. Kalau dalam 2D dia titik ke pangkah? Titik lah. Sebab dia keluar daripada komputer ni lah, ke sini. Kan? Kalau arus mengalir ke sana, dia pangkah. Arus mengalir ke sini, dia titik. Bila dia titik atau pangkah tak kisah dulu. Tapi ada sahaja arus mengalir, maka di sekitar ini akan ada magnetic field. Itu idea dia. Akan ada magnetic field. So, bila ada juga magnetic field dan kat luar pun ada magnetic field, jadi sekarang ada dua magnetic field. Ada dua medan magnet. Satu, medan magnet yang disebabkan oleh magnet kekal. Ni medan magnet ada kat sini. Kan, satu. Yang kedua, medan magnet yang ada pada konduktor pembawa arus. Ada dua medan magnet. So, bila ada dua sahaja medan magnet, akan berlaku apa? Akan berlaku, kita kata, perkataan dia ialah saling tindak. Logik akal pun mesti dia akan ada tindak balas. Kan? Sebab dua-duanya adalah medan magnet. Akan berlaku saling tindakan. Boleh? Antara apa? Antara medan magnet kekal dengan medan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus. Sebab ada dua-dua tu. Maka ada saling tindakan. Boleh faham? Kalau tak ada salah satu, tak ada saling tindakan lah. Tak timbul isu lah. Contoh, ada dawai saja, tak ada magnet. Dia saja ada medan magnet. So, dia tak ada apa-apa lah. Ada medan magnet situ je lah. Dua, kalau ada magnet saja, tak ada dawai tapi tak ada arus. Dawai tak ada arus, tak ada medan magnet. So, tak akan ada saling tindakan. Ataupun ada magnet saja, tak ada dawai. Tak ada juga saling tindakan. Mesti ada dua tu baru dia boleh bertindak balas. Ataupun baru dia boleh saling tindakan.
Saling tindakan antara apa? Sekali lagi cikgu sebut. Saling tindakan dengan medan magnet yang arus. Boleh? Saling tindakan, apa jadi? Dah berlaku saling tindakan. Faham sampai berlaku saling tindakan ya? Sebab apa saling tindakan? Sebab ada dua medan magnet kat situ. Ada dua medan magnet kat situ. Medan magnet apa? Medan magnet kekal dengan medan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus. Boleh? So, apa jadi? Kita nak tengok apa jadi pula. Apa jadi Apa jadi kepada bila ada saling tindakan tu? Apa jadi dia? Okey. So, contoh macam ni. Macam ni, cikgu pun lukis dulu. Cikgu lukis dulu. Di dalam nota awak tu tak ada lukisan ya. Boleh lukis macam cikgu lukis ni. Okey, pertama, kita kena nak consider ni. Nak tahu, nak tentukan apa terjadi apabila saling tindakan itu berlaku. X mewakili arus masuk tadi kita sebut. Jadi, kita lukis dulu satu. Cikgu buat lukis dengan dawat merah ni X. Mesti kat sekitar ni akan ada medan magnet. So, X maksudnya dia ke dalam tu. Ke dalam ini arus dia. Ataupun medan magnet dia mesti arah sini. Kan? Medan magnet dia arah situ. Boleh? Itu satu. Mula-mula nak lukis satu dulu. Untuk pedoman kita. Untuk pedoman kita, lukis satu dulu. X dia arah sana. Yang kedua, nak lukis lagi pedoman. Yang kedua, mesti warna hitam je lukis. Daripada utara ni mesti ada medan magnet pergi selatan. Daripada utara ni lukis dua macam ni lah. Dalam peksa dia nak lukisan lukis dua macam. Boleh? Okey. So, apa berlaku nanti? Berlaku nanti macam ni. So, bila medan magnet ini daripada utara ni dia nak pergi ke selatan, ada pula tiba-tiba kat sini medan magnet dalam keadaan membulat. Cikgu guna bahasa yang paling mudah ni. Maksudnya bahasa awak ni. Bukan bahasa sains sangat. So, dia nak pergi sini, dia mesti cenderung untuk ikut kawan dia. Contoh macam ni. Ada orang tengah keliling situ. Kita nak pergi seberang daripada orang yang tengah keliling. Kan, keliling satu benda, kita pun nak pergi merentasi dia. Kita tak boleh pergi straight je macam tu. Kita mesti ikut arus dia juga. Boleh? Contoh yang macam ni. Dia pergi ni, mesti dia terikut dengan arus ini. Terikut dengan arus ini. Baru dia pergi tempat dia balik. Logik pun kan. Sini pun sama juga. Dia nak pergi ni, sini ni ramai sangat orang tengah keliling-keliling ni. Dia pun ikut juga kawan dia. Kan? Dia pun ni, contoh sini lagi. Dia pun nak pergi. Dia pun terikut juga kawan dia nanti. Baru dia pergi tempat dia. Dia tak nak ikut pun. Dia tak nak pusing pun. Cuma dia nak pergi belah sini je. Cuma bila dah sampai sini, dia terikut. Ataupun masuk dalam flow tu lah. Masuk dalam wave tu. Masuk dalam pergerakan orang tu. Kalau orang lah kan. So, maka dia cenderung untuk ikut kawan dia kat sini. Boleh? So, kita akan nampak nanti akan ada kawasan di mana ada banyak medan magnet. Ada banyak line tu. Sini sikit je line dah. Kan? Boleh? Sini ni medan magnet dia tumpak. Kita boleh kata medan magnet dia tumpak. Ataupun banyak. Boleh? Sini kurang tumpak. Boleh? Okey. Bila berlaku saling tindakan yang macam ini, maka akan wujudnya daya. Yang tu kita sebut tadi, daya. Daya tu mana? Daya tu macam kita tolak daripada yang berketumpatan tinggi ni ke berketumpatan rendah. So, dawai ini akan tertolak ke bawah. Boleh? Dawai yang ditolak ke bawah ini kita panggil sebagai daya. Ataupun kita sebut sebagai daya magnet. Boleh menghasilkan daya magnet. Boleh So kita boleh tahu tadi. Saya ulang sekali lagi. Bila ada magnet, bila ada konduktor kat dalam. Tak ada arus, konduktor tu boleh
relax lah, duduk macam biasa lah. Once dah ada arus mengalir, maka akan berlaku saling tindakan. Antara apa? Antara medan magnet kekal tadi dengan medan magnet yang disebabkan oleh konduktor pembawa arus. Bila ada saling tindakan tadi, kita boleh lukis gambar yang macam cikgu lukis sekarang ni dan dia akan menghasilkan daya magnet. Boleh? Dia akan menghasilkan daya magnet. Ada soalan? Ada soalan? Boleh. Keadaan ini juga kita sebut sebagai medan lastik. Benda ni macam ni juga. Apa kelebihan saling tindakan itu, cikgu? Apa kelebihan? Kelebihan dia hasilkan daya. Dia boleh hasilkan daya. Kita nak guna daya ni nanti. Kalau tak ada saling tindakan, tak jumpa, katalah ahli sains tak jumpa saling tindakan, kita tak boleh hasilkan satu konduktor yang ditolak. Kelebihan dia ialah dia boleh menghasilkan daya lah, daya magnet tadi. Okey, bagus soalan. Boleh. Kelebihan bolehlah sebut kelebihan. Kalau tak ada saling tindakan ni, tak akan ada daya ni. Boleh? Tak akan ada daya. Contoh, ada magnet, katalah contoh cikgu buat, ada magnet north south, ada kabel, kan? Ada kabel tapi tak ada arus. Maka tak akan ada saling tindakan. Kabel tu duduk situ jelah. Kabel tu duduk situ jelah. Boleh. Okey, keadaan macam ini juga dia sebut sebagai medan lastik. Medan ini, keadaan yang macam ni, lepas saling tindakan ni kita sebut sebagai medan lastik. Catapult field. Medan lastik. Boleh catat-catat sikit. Nanti takut dalam periksa dia tanya. Penggunaan bahasa yang dia tanya tu, kadang-kadang kita terus confuse, maka kita panik lah. Panik tu masalah. Bila periksa ni masalah dia panik ya. Kalau boleh tenang, muka macam tenang sangat, boleh. Banyak benda yang boleh kita solve lah. Kalau kita dah mula panik, yang ingat menjadi tak ingat. Contoh tiba-tiba keluar medan lastik. Kita tak pernah tahu ada medan lastik. Padahal benda lain kita semua tahu. Ya Allah, dia punya panik menyebabkan yang lain yang tahu tu pun tak tahu. Itu problem. Boleh? Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Bagus. Bagus. Ni dengar tak dengar? Tak dengar ya. Ni dia akan teranglah dalam nota awak tu ada. Nota awak tu ada. Medan magnet dan medan magnet kekal. Medan lastik yang terhasil menghasilkan satu daya yang bertindak pada konduktor. Kita dah kata tadi, kita dah faham semua, mesti ada akan hasilnya daya. Boleh, daya, tolakkan. Bergeraklah, akan ada bergerak. Okey, boleh? Saya bagi. Corak dalam medan lastik lah. Tadi corak dalam medan lastik macam tu. Dia dah bagi tahu, dia akan ada ke atas ni nanti, akan ada lebih. Boleh? Lebih banyak ketumpatan ataupun garisan ataupun medan magnet dia akan lebih tumpat di sebelah atas, menyebabkan berlakunya catapult field ataupun medan lastik ataupun perbezaan ketumpatan medan magnet, menyebabkan apa? Wujudnya daya. Daya ni ke bawah lah, ke tempat yang tidak tumpat. Ke tempat yang tidak tumpat. Daya akan menyebabkan konduktor bergerak. Arah konduktor ditentukan dengan petua tangan kiri flanny. Okey, nanti dulu petua tangan kiri flanny. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan ke? Tak ada soalan. Tak ada soalan, cuba kita buat satu latihan ini. Tak ada, bagus. Aqilah Maisarah. Awak Aqilah Maisarah, tak ada soalan. Contoh, kan ada dalam nota cikgu tu latihan. Latihan. Kita buat sama-sama. Cikgu tulis satu latihan ini. Satu. Okey, tengok. Pertama nak lukis dia, utara, selatan. Kena buat dulu satu. Satu atau dua buat dulu untuk pedoman kita nanti. Mesti utara bergerak ke selatan. Satu. Yang kedua, mesti kat dalam ni nanti. Kat dalam ni ada medan magnet. Lukis dulu satu. Kan? Satu. Dia ialah arus keluar. Titik arus keluar. Guna tangan kanan. Guna arus keluar macam ni. Ke arah kita. Maka arus dia adalah dalam ni. Lawan jam. Lawan arah jam. Betul? Lawan arah jam. Jangan hafal lawan arah jam. Ikut arah jam. Hafal petua genggaman tangan kanan. So, dia keluar, maka dia akan bergerak lawan arah jam. So, lawan arah jam, cikgu lukis, dia bergerak macam ni, anak panah dia. Nampak ke kuning ni? So, bila dah macam tu, baru lukis seterusnya. Mula daripada sini, oh, dia mesti turun ke bawah lah ni. Kenapa turun ke bawah? Dia ikut kawan dia ni.
So, turun ke bawah macam ni. Macam ni. Lukis 2 dah cukup dah. Sebab kita ada 3. Jangan bertindih ya. Ni salah ni bertindih. Jangan bertindih dia punya garis daya tu, sebab dia adalah garis daya, dia tidak akan bertindih antara satu sama lain. Lukis cantik lah. Boleh So, 3. 3 dengan yang bawah ni pun tak apa. Cukup ke setakat ni? Belum cukup. Apa lagi? Bila berlaku macam ni, dia akan adanya daya ke? Okey, daya arah mana? Atas ke bawah daya? Jawab dulu sikit sebelum awak tidur. Atas. Betul, Aqilah Masyarah. Dia bergerak atas. Atas, Syahirah binti Rahmat. Yes, atas. Syahmi, bagus. Ini ialah daya. Hazrin, bagus, atas. So, kita label. Nak label pun kena cara juga. Label daripada konduktor tu. Jangan label tiba-tiba. Kalau atas, label dia daripada sini, katalah. Sepatutnya salah lah. Dia daripada kabel tu. Sebab kabel tu yang bergerak. Kabel, daripada kabel, buat garis ke atas, lepas tu tulis dia F. Itu ialah daya. Kadang-kadang dia suruh juga. No Hazrin, atas. Dia pun suruh juga kita lukis label. Boleh? Okey, settle. Seterusnya, kita dah tahu akan berlaku saling tindakan. Akan berlaku saling tindakan antara medan magnet tadi. Selain daripada kita guna kaedah pertama, cikgu cerita ni kaedah pertama, iaitu kaedah dengan kaedah melukis garis medan magnet. Dalam periksa, mungkin dia tanya dengan menggunakan kaedah melukis garis medan magnet, tentukan daya yang terhasil. Maka cara tadi awak kena guna. Lukis dulu, lepas tu tengok mana ketumpatan tinggi dan buat satu garis daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Dia faham? Boleh? Kalau dia tanya dalam kaedah itu. Ataupun dia lukis gambar. Kaedah kedua, kita boleh tentukan juga kaedah untuk tentukan garis daya yang terhasil. Boleh? Dengan menggunakan satu kaedah namanya petua tangan kiri flaming. Tengok sekejap ini. Petua tangan kiri flaming. Untuk apa petua tangan kiri flaming? Petua tangan kiri flaming juga dikenali oleh petua motor, ialah untuk tentukan arah gerakan tadi. Bila konduktor yang bawa arus berada dalam medan magnet, dah berlaku saling tindakan. Shortcut untuk tentukan mana arah daya yang terhasil menggunakan petua tangan kiri Fleming. Dia dijumpai oleh seorang manusia, nama dia Fleming lah. Fleming ni nama orang Fleming. Nama khas lah tu. Tak boleh tukar. Kan mak dia bagi nama Fleming. Boleh? Petua tangan kiri Fleming. Macam mana tangan kiri Fleming? Tangan kiri Fleming macam ni. Macam tangan kiri awak lah. Tak, kedudukan tangan dia macam ni. Kedudukan tangan dia macam ni. Macam mana tengok? Dia ada 3 jari. Bukan, dia ada 5 jari. Dia buat 3 jari untuk kes ini. Kan, 3 jari. 3 jari dia ni bersudut tegak antara satu sama lain. Maksudnya, jari ibu jari dengan jari telunjuk bersudut tegak. Jari telunjuk dengan jari hantu ni, jari tengah ni bersudut tegak. Jari tengah dengan jari telunjuk juga bersudut tegak. Semua bersudut tegak antara satu sama lain. Dia akan jadi, kalau kita lukis dalam paksi, dia akan jadi macam ni lah, bersudut tegak antara satu sama lain. Macam. Boleh? Okey, kita define dulu satu-satu jari. Pertama, first finger. Ni first finger. First F. First finger. Boleh? First finger ni ialah medan magnet. Maksudnya field. Field tu medan. Field tu medan. First finger, field. Dia first akan buka nanti. Okey, first finger. Boleh? Okey. Jari tengah ni, jari hantu orang sebut kan? Jari hantu. Jari kita. Nama jari hantu ni. Jari hantu, jari tengah ni ialah arah arus. Arah arus. Okey, dia ada arah dia. Kalau first finger tadi tu, arah medan magnet. Arah medan magnet ni, dia arah dia ke sini lah. Seolah-olah kalau kita boleh buat anak panah, dia ni ke sini. Bila ke sini, confirm lah sini utara, sini selatan lah.
Sebab utara ke selatan arah medan magnet dia. Betul? Okey, arah arus pula ni positif ke negatif? Arah arus ke sini. Arus akan keluar ke sini. Ataupun kita tentukan arah arus ke sini. Boleh? 2 second. Yang kedua ialah arah gerakan. Arah gerakan ke atas. Arah gerakan. Gerakan tu apa? Arah daya tadilah. Arah daya tadi. F. Ni first thing. Boleh? Feel medan. Ini arah gerakan. Daya. 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 Dia bergerak arah mana? Boleh? 3. Faham? Soalan? Tak soalan. Bagus. Bagus. Okey, kita tengok. Kita kaji dulu. Betul ke tak betul Fleming ni? Okey, kita tengok Fleming ni betul ke tak betul. Kita pergi pada latihan kita tadi. Kita pergi sini ya. Senang. Okey. So, kita tengok medan lastik. Guna tangan kiri ya. Tangan kiri Fleming. Saya nak cerita macam mana nak guna dia ni. Buka satu-satu. Jangan buka semua sekali. Nanti awak terpelengok. Nanti kesalahan ataupun careless tu tinggi. Buka satu-satu. Okey, buka first finger dulu lah. Sebab dia nombor 1. First. Kan? First finger dulu. Tengok. First finger utara pergi selatan. So, tengok kat skrin awak pergi utara selatan. Awak akan dapat gambar macam ni. Kan? Utara selatan. Awak duduk macam tu lah. Sebalik dengan cikgu lah ni. Utara selatan. Settle. Kalau utara selatan salah, maka awak pusingkan tangan awak utara selatan. Tapi bagi utara selatan dulu betul dulu. Utara selatan. Dah settle. Kadang-kadang tak payah buat macam ni. Kalau dalam periksa, ubah kertas periksa awak lah sebalik dia. Nanti awak pula yang macam ni. Susah. Okey, utara selatan. Lepas utara selatan, buka second finger. Second finger mesti bersudut tegak. Utara selatan tadi jangan ubah. Second finger ni ataupun second finger pula. Jari hantu ni, ghost finger kan. Jari hantu ni, dia ni pangkah. Pangkah maksudnya arus dia ke dalam. Betul? Arus dia ke dalam. Arus dia masuk. So, yang jari telunjuk ni jangan ubah. Ubah jari hantu je ke dalam. Boleh? Kalau dia tu titik, keluar. Ni jangan ubah. Ubah jari hantu je keluar. Jadi dia akan macam tu. Sama ada ke dalam atau keluar. Tu je pun. Ke dalam, keluar. Ke dalam, keluar. Ni jangan ubah. Sebab ni awal-awal kita dah setting dah. So, dalam kes ini dia ke dalam. Ini jangan ubah, dia ke dalam. Bila dah ke dalam, settle dah betul dah, maka baru keluarkan ni. Tep, 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 pak. Nampak ke skrin ni ke? Tep, 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 tep. Ni ke mana? Ke bawah. Nanti, kita kata dia nanti akan pergi ke bawah. Kan? Dia akan pergi ke bawah. Boleh? Dia akan pergi ke bawah. Kalau kita tengok ni pun, memang dia akan pergi ke bawah. Daya dia ke bawah. Betul. Pandai awak ni semua. Boleh? Contoh satu lagi. Dia kata, ini mungkin cara tidak sengaja kan. Cara tidak sengaja. Latihan tadi. Tengok sekali lagi. Utara selatan jangan ubah. Utara selatan. Kalau utara selatan macam ni lah. Yang kata selalu macam ni, tak. Utara selatan dulu. Bagi clear utara selatan dulu. Confirm utara selatan dulu. Utara selatan. Lepas tu baru buka yang kedua. Arus. Arus titik. Titik memang ke arah kita. Elok lah. Tak payah ubah. Lepas tu dah settle baru tep. Dia mesti naik ke atas. Kan? Dia mesti naik ke atas. Boleh? Okey, kalau kita tengok betul ke naik ke atas, kita check, tengok nanti. Betul. Sekali betul dah. Easy. Ada soalan? Ada soalan? Ke atas Tadi ada soalan. Tak ada soalan. Bagus. Kalau tak ada soalan, bagus. Okey, seterusnya. Kalau dia boleh. So, kita boleh ada shortcut sekarang. Tapi, kaedah yang pertama tadi kita kena tahu jugalah. Walaupun ada shortcut, kaedah yang pertama tadi kita kena tahu jugalah. Okey, kalau dia ada 2 wire pula. Kita tengok kalau dia ada 2 wire pula. Macam ni. Okey, macam mana pula ni kalau ada 2 wire? 2 wire macam mana pula? Sama juga kaedah dia.
Kan? Okey kaedah dia. Tengok dulu kaedah dia macam mana. Mula-mula mesti utara pergi selatan. Tengok ni, utara pergi selatan. Utara pergi selatan dulu. Oh, tebal sangat. Kan? Merah tak apa. Saya buat utara pergi selatan. Satu. Kena straight ya, gambar wire ni kena straight. Apa ni pergi, apa ni? Magnetic field ni kena straight. Utara pergi selatan. Okey. Sini confirm ada magnetic field. Saya guna warna biru, magnetic field macam ni. Buat satu dulu. Sini satu, sini satu. Okey. Yang pangkah, guna tangan kanan ya. Tangan kanan kiri ya. Dia dua tu je. Yang pangkah, sap ke dalam. Pam. Arah sini. Yang titik, sap keluar arah sini. Kita balik lah, arah sini. Yang duk main terbalik-terbalik, buat satu-satu. Buat satu-satu. Okey, so dia jadi macam mana? Tengok warna hitam. So, dia daripada utara tadi, confirm dia ikut atas, ikut kawan ni. Kawan ni duduk atas ni. Kan, kawan ni duduk atas ni mula-mula ni. Dia pergi atas. Yang ini duduk bawah. So, kalau daripada sini, buat daripada sini dulu. So, dia mesti ikut kawan dia belah atas. Dia ikut kawan dia belah atas, sampai sini dia ikut kawan dia belah bawah pula ni. Pergi situ. Satu lagi. Stop. Ikut kawan dia belah atas. Pergi ikut kawan dia belah bawah pula ni. Satu lagi. Stop. Pergi ikut kawan dia belah atas ni. Ini kawan dia belah bawah ni. So kita akan nampak akan ada dua kawasan yang berketumpatan tinggi. Sini satu, sini satu. Boleh? So apa jadi? Jadi dia ialah akan wujudnya daya. Daya bergerak arah mana? Yang ini daya dia akan bergerak ke bawah. Yang ini daya dia bergerak ke atas. Boleh? Dua daya ini kita sebut sebagai akan adanya pasangan daya. Pasangan daya. Tulis ya dekat nota awak tu tulis. Boleh, pasangan daya. Sebab apa kita sebut pasangan? Sebab dia berpasang lah. Satu bertindak ke atas, satu bertindak ke bawah. Boleh? Sini pun ada daya, sini pun ada daya dia. Okey, ada soalan? Sama juga kalau kita guna petua tangan kiri Fleming. Tengok dia buat utara selatan. Dalam kes ni macam ni, utara selatan. Lepas tu buat apa? Buka yang pertama apa ni? Arus dia. Arus ke dalam. Arus ke dalam yang X ni. Arus ke dalam. So, daya dia ke atas. Daya dia ke atas. Betul lah? Daya yang ni ke atas. Lepas tu yang ni pun sama. Utara selatan jangan ubah. Arus. So, arus ke dalam. Sini arus keluar. Arus keluar. So, apa jadi? Ini ialah daya. Daya dia ke bawah. Kita boleh tentukan juga daya dia ke bawah. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Bagus. Akilah Maisyarah kata tak ada. Okey, dalam nota cikgu ada beberapa latihan. Petua tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming, cikgu ada beberapa latihan. Jadi, boleh buatlah latihan-latihan tu. Boleh. Kalau cikgu boleh pergi sini, cikgu akan nampak. Okey, cikgu akan ada beberapa latihan lah. Kat sebelah ni. Berapa latihan petua tangan kanan Fleming. Tangan kiri Fleming. Tangan tu, bukan tang. Tangan kiri Fleming. Dia terus tentukan mana arah dia lah. Nanti mana arah konduktor tu pergi. Boleh? Mana arah konduktor tu pergi. Ini arah dia. Konduktor tu pergi arah, ni arah kanan. Ni akan bergerak arah kiri lah. Boleh? Okey. Dalam latihan, buat sendiri ya nanti. Okey, seterusnya. Ini semua latihan ya. Okey, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi magnitude daya. So, kita kata, mestilah daya yang terhasil tu ada daya tu kuat. Ada daya tu lemah. Betul? Ada daya akan jadi daya tu kuat. Ada daya yang bertindak tu akan lemah. Betul? So, bila daya tu kuat, ingat balik tentang daya ni ataupun faktor yang mempengaruhi ni paling penting. Cikgu sebenarnya tak suka sangat yang kita hafal directly. Apa yang faktor yang mempengaruhi dia. Sebab takut nanti dalam periksa tu awak blank. Tu problem nanti. So,
Kalau tentang faktor ni, tengok cara kita fikir ya. Kalau faktor yang mempengaruhi magnitude daya ke atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet. So, kalau faktor yang mempengaruhi magnitude daya, kita kena tahu dulu apa yang menghasilkan this daya. Apa yang menghasilkan daya? Boleh tak daya tu ada kalau ada wire saja, ada konduktor saja? Ada tak daya? Ada konduktor. Cikgu ada konduktor je. Jawab sikit. Cikgu ada konduktor je. Satu konduktor cikgu ada. Boleh tak ada daya? Tak ada. Akilah masalah kata tak ada daya. Kenapa tak ada daya? Sebab dia tak ada saling tindakan. Syahirah binti Rahmat betul. Sebab dia tak ada saling tindakan. Kenapa tak ada saling tindakan? Dia nak saling tindakan dengan siapa? Sebab dia ada seorang-seorang je. Betul? So, dia mesti ada pasangan dia. Pasangan dia apa? Pasangan dia ialah magnet. Betul? Kan mesti ada magnet. Barulah dia ada saling tindakan. Maka dia tu tadi, magnet tu tadi, mempengaruhilah dia. Faktor lah tu. Kalau magnet tu kuat, kuatlah daya dia. Sebab mesti ada magnet. Kalau magnet tu lemah, lemahlah daya dia. Kalau tak ada magnet, tak adalah daya dia. Itu satu. Boleh? Okey, so faktor yang pertama ialah kekuatan medan magnet. Dayanya akan bertambah kalau kekuatan medan magnet bertambah. Itu satu. Boleh? Okey, yang kedua. Kalau cikgu kata ada magnet ada. Kabel ada. Konduktor tu ada. Tak ada arus. Ada daya tak? Tak ada arus pula. Ada daya tak? Ada arus. Tak ada juga akilah masalah. Tak ada arus juga. Sebab apa? Sebab bila tak ada arus, dalam konduktor, sebab tak ada medan magnet, betul? Tak ada medan magnet dekat mana? Dekat konduktor. Jangan sebut tak ada medan magnet saja. Tak ada medan magnet pada konduktor pembawa arus. Konduktor tu tak ada medan magnet. Medan magnet yang kat luar ni ada. Dia tak ada medan magnet. So, dia nak saling tindakan dengan siapa? Dia seorang-seorang. Betul? Okey. So, mesti ada arus. So, faktor yang kedua ialah arus. Kalau besar arus tu, besarlah daya. Tak ada arus, tak adalah daya. Sikit arus, sikitlah daya. Boleh? Pandai awak semua ni. Kan, berapa orang ada hari ni? Sebab tak ada ni. Berapa orang? Sekejap dia tengok berapa orang tu. 23 orang. Pandai-pandai semua 23 orang. Bagus. So, faktor yang kedua ialah faktor yang kedua, magnitude arus. Magnitude arus. Daya bertambah apabila magnitude arus bertambah. Boleh? Okey, yang ketiga ialah boleh juga kita sebut sebagai panjang konduktor pun boleh juga lah. Faktor mempengaruhi dia panjang konduktor. Sebab makin panjang konduktor ialah makin banyak arus lah dalam dia. Boleh? Lebih kurang macam magnitude arus. Okey, kat mana pakai aplikasi ni? Aplikasi ni sebenarnya banyak. Yang paling penting sekali, penemuan ini menyebabkan kita boleh digunakan dalam perkakas berasaskan motor elektrik. Kan, seperti pengisar, pembesar suara. Boleh. Okey, kita nak tengok macam mana motor elektrik. Cikgu buka satu last ni. Cikgu buka skrin satu, tengok dulu. Okey, sekarang macam ni. Cikgu ada magnet. Cikgu ada magnet. Katalah cikgu ada magnet macam ni ya. Cikgu ada 10 magnet ni. Cikgu ada magnet macam ni. Boleh tengok sama-sama ya. Cikgu ada satu magnet. Faham? Cikgu lukis ni. Utara. Ini cikgu ada magnet juga. Nama dia selatan. Boleh? Lepas tu, tengah-tengah magnet tu, cikgu pun ambil satu wire. Cikgu coilkan dia. Cikgu gegelungkan dia. Kalau buat satu boleh tak? Boleh, tapi tak kuat. Sebab arus dia sikit. Cikgu gelung banyak. Juta ke? Juta. 1000 ke? 1000. Cikgu pun lukis dengan dawat merah ni. 1000. Cikgu besarkan sikit lah gambar ni dia. Boleh. Cikgu pun letak yang macam ni. Coil.
Boleh, tengah-tengah magnet. Ada magnet macam ni, boleh bayang. Tengah tu cikgu coilkan dia. Coilkan 1000 wire. Boleh? Okey. Selepas itu, apa cikgu buat? Tak boleh pakai ni. Warna kuning Apa cikgu buat? Cikgu pun alihkan arus. Masa cikgu tak alihkan arus, dia kabel dalam tu relax lah dalam medan magnet. Medan magnet ni mesti ada magnet kekal ni mesti ada medan magnet dia. Tengok gambar pensel cikgu ni. Medan magnet sini mesti ada. Memang asal. Memang tak akan hilang. Apa cikgu buat? Cikgu pun bagi arus elektrik dia. Tak. So, kat sini nanti akan ada arus elektrik. Tak. Pergi sini, sini pun akan ada arus elektrik. Tak. Balik semula arus elektrik. Tak. Boleh? So, bila ada arus elektrik dekat sini, katalah cikgu tulis AB kat sini. AB. CD. AB kat sini ada arus elektrik. Ada saja arus elektrik, mesti ada medan magnet. Boleh? Kalau ada medan magnet, mesti ada saling tindakan. Sebab apa? Sebab ada medan magnet yang kat luar ni. Bila ada saling tindakan, mesti ada daya yang terhasil. Boleh? So, kita nak tentukan daya dulu. Cikgu guna dakwat warna putih. Oh, jarang guna putih. Daya terhasil. Belah AB. Tangan kiri tangan kiri flaming utara selatan, arus. Arus keluar ni salah, arus dia ke dalam. Arus A ke B, maksudnya arus dia ke dalam. Tak. So, ini ialah daya yang terhasil. Ke mana? Daya yang terhasil dia ialah ke bawah. Tak. Yang belah sini pula, CD. Arus utara selatan macam ni juga. Arus tak keluar. Kan? Arus keluar daripada C ke D. Arus ni daripada C ke D. Keluarlah dalam kes ni. Boleh? Ke arah cikgu lah. Lepas tu, tak. Ini ialah daya. Daya dia akan bergerak ke atas. Adanya nanti pasangan daya. So, bila pasangan daya nanti ada, kalau contohnya, yang cikgu ni, contohnya belah sini akan turun ke bawah. Gambar tu, turun ke bawah. Belah sini naik ke atas. Boleh? So, sampai sini, belah sini turun bawah. Belah sini naik atas lagi. Belah sini turun bawah, belah sini naik atas lagi. Lama-lama ataupun seterusnya dia akan pusing. Betul? Sebab apa pusing? Sebab adanya pasangan daya. Satu tolak bawah, satu naik atas. Boleh? Satu tolak bawah, satu naik atas. Satu tolak bawah, satu naik atas. Satu tolak bawah, satu naik atas. Menyebabkan dia tu lama-lama pusing. Boleh? So, kalau dia menyebabkan lama-lama dia pusing, maka kita dapat satu mesin, satu alat yang boleh berpusing. Kalau satu alat yang boleh berpusing kita dapat, maka kalaulah kita hijau, jangan pakai hijau. Kalaulah kita letak kipas kat sini, maka dia jadi kipas. Yang kipas kat rumah kita pusing tu, dalam tu mesti ada magnet, mesti ada konduktor pembawa arus, mesti ada coil. Kalau tak ada coil, dia tak akan pusingnya. Kalau tak ada arus, dia pun tak akan pusing. Kalau tak ada magnet, dia pun tak akan pusing. Dia mesti ada semua. Pusing ni, kita akan jadi kipas. Kalau nak buat blender, letak pisau sini, jadi blender. Kalau nak pusing kain dalam mesin basuh, letak kipas kat sini, dia pusing kain dalam mesin basuh, jadi mesin basuh. Boleh? Semua benda yang berpusing, berasaskan tenaga elektrik, kita guna kaedah yang sama. Yang ini kita panggil sebagai motor elektrik. Motor, ya Allah, tebal sangat. Kan? Awak sikit. Kan? Kita panggil sebagai motor elektrik. Semua benda lah. So, awak boleh sekarang ni reka benda yang awak nak. Asalkan dia pusing. Awak nampak benda tu pusing sebab ada arus, maka dia adalah motor elektrik. Boleh? Kalau cikgu tanya, apa faktor yang mempengaruhi pusing dia? Apa faktor yang mempengaruhi pusing dia tu? Laju ke tak laju pusing dia? Apa faktor dia? Sama dengan faktor yang mempengaruhi daya tadi lah. Kan daya tu pusing. Apa faktor dia? Contoh, magnet ni. Kalau magnet kuat, pusing dia kuat. Bye. Kalau magnet tu lemah, pusing dia lemah. Easy kan? Easy.
Okey, so yang kedua, arus. Kalau arus dia besar, pusing dia kuat. Kalau arus dia kecil, pusing dia sikit. Kalau tak ada arus, tak pusing. Yang ketiga, bilangan lilitan lah. Panjang dawai tu kan, bilangan lilitan. Kalau lilit ni banyak, laju lah. Boleh cipta kipas turbin kapal terbang. Shaft dot. Terbaik. Terus nak cipta kapal terbang turbin. Agak boleh lah. Sama. Sama. Boleh. Cuma turbin tu dia hasilkan elektrik. Itu 3.3 kita belajar. Yang ini dia pusing. Kita bagi elektrik, dia pusing. Kipas tu, kipas yang turbin tu, dia nak pusing, kita nak pusing dia supaya dia hasilkan elektrik. Boleh ke? Apa yang boleh ke? Oh. Boleh. Boleh ke? Boleh Boleh. Ni kita hasilkan kita guna arus, dia bergerak. Kita guna arus, dia bergerak. Itu kita sebut sebagai motor elektrik. Motor elektrik. Guna arus, dia bergerak. Sama dengan motor elektrik. Kalau motor elektrik yang guna elektrik motor tu boleh juga pakai bateri. Ada bateri, dia pusing motor dia. Motor elektrik tu. Motor tu gerak. Kat shopping mall kan, budak pakai tu yang pakai RM20 naik beruang naik apa tu. Tu dalam tu ada motor elektrik. Motor benda ni juga lah. Guna bateri. Bateri tu arus dia. Kipas, contoh kipas. Kita letak nombor 1, dia perlahan tau. Letak nombor 2, dia laju sikit. Letak nombor 3, dia laju sikit. Yang kita ubah tu apa? Ubah tu perintang. Boleh? Kalau nombor 1, perintang dia besar. Arus dia jadi sikit lah. Kalau arus sikit, dia pusing slow. Letak nombor 5, perintang tu jadi kecil. Perintang kecil, arus besar. Bab 2 belajar kan? Arus besar. Bila arus besar, dia laju. Laju. Faktor dia mesti arus, medan magnet, bilangan lilitan. Dah cukup. Boleh? Arus, medan magnet, bilangan lilitan. Okey, sikit lagi. Soalan. Soalan ke? Soalan. Okey, soalan sambung sikit lagi. Kita tengok aplikasi dia. Contohnya motor. Motor arus terus. Motor arus terus atas. Tak ada cikgu bagus. Okey, motor arus terus yang macam inilah. Cursor cikgu ni. Nampak? Ni dia ada coil. Lepas tu nanti dia akan ada kat sini ialah commutator. Commutator pusing. Lepas tu kat sini nanti ada carbon brush, berus karbon. Lepas tu sambung kepada bateri. On saja bateri, arus lalu. Arus lalu benda ni nanti akan pusing. Benda tu nanti akan pusing. Pusing tu jadi motor. Apa-apa motor pun mesti pusing. Kan? Apa-apa motor elektrik ialah dia berpusing. Disebabkan oleh ada arus. Sebab apa? Sebab tadi ada saling tindakan. Antara apa? Medan magnet kekal dengan medan magnet yang dihasilkan ataupun yang terhasil daripada konduktor pembawa arus. Boleh? Bagus. So, dia akan pusing macam ni lah. So, boleh. So, kenapa kita pakai carbon brush? Supaya, carbon brush ni macam mana? Berus karbon ni. Berus karbon ni ialah supaya dia touch je dengan benda warna hitam. Touch tu supaya apa? Supaya arus masuk. Kalau tak touch, arus tak masuk lah. Kenapa pakai berus karbon? Tak sambung je terus. Kalau sambung terus dengan litar-litar biru yang kat luar ni pun berpusing. Susah pula kita. Kita nak motor tu je berpusing. Boleh? Kita nak dia touch je bagi dia masuk arus saja. Boleh? Itu direct current, dia akan jadi pusing lah. Motor tu nanti akan jadi pusing. Okey, ni pun sama. Okey, ni pun cikgu telah tadi. Bila ada arus mengalir, maka dia akan hasilkan daya. Hasilkan daya. Okey, seterusnya. Ada soalan ke? Cikgu dah habis ni. Ada soalan ke? Sebelum kita tengok apa soalan pernah keluar SPM nanti. Dekat dalam nota cikgu pun, cikgu ada bagi tadi. Faktor yang mempengaruhi kelajuan motor sama tadi. Kekuatan, bilangan lilitan, teras besi. Boleh. Ini soalan-soalan tahun lepas lah. Pernah berlaku tahun lepas. Dia mungkin tanya satu peraturan untuk menentukan tu. Kita kata petua tangan kiri framing. Yang kedua, dia suruh lukis medan magnet lah.
yang terhasil tu, tengok utara selatan. Lepas tu ini ialah medan magnet. Dia suruh lukis medan magnet paduan. Kalau tu boleh juga kita guna dulu tangan kiri flaming. Kita dah tahu dah, confirm dah. Dia nanti akan bergerak ke sini. Boleh, tangan kiri flaming kita guna. Tengok kita buat tangan kiri flaming, kiri, utara, selatan, turun bawah lah. Tengok gambar utara, selatan. Lepas tu arus. Arus ke dalam macam ni lah. Tengok arus kat mana? Ni arus kat sini, tengok ni. Keluar kat sini arus. So ini ialah medan magnet. Medan magnet akan bergerak, medan magnet pula. Arah gerakan ke sini. Boleh, daya. So daya dia keluar. Bila daya keluar, maka kita boleh cipta lah ni. Kan kita dah tahu sini, kita boleh reka lah, ataupun kita boleh, kalau kita lupa nak lukis ni, kita boleh tahu, oh confirm dia bergerak ke sini. Bila dia bergerak ke sini, daya dia ataupun arah magnet dia mesti ke sini. Benda ni pun ada, lukis kena cantik ya, lukis kena cantik, jangan lukis main-main. Kan, lukis tu kena cantik, sebab dalam periksa tu dia ada markah lah untuk lukisan. Ada markah untuk lukisan. Boleh? Okey, seterusnya, dalam soalan cikgu pun, dalam nota cikgu pun, cikgu ada bagi latihan sikit. Soalan-soalan tahun lepas lah. Ni pun sama, dia akan tahu mana dia bergerak lah, bergerak pada X. Guna apa? Guna petua tangan kiri framing. Boleh? Okey, corak medan magnet pun sama. Ni kadang-kadang soalan objektif dia suruh corak medan magnet. Kita kena tahu jugalah macam mana cara untuk lukis medan magnet. Boleh, saling tindakan ataupun medan magnet paduan tadi. Okey, ni pun sama, guna petua tangan kiri framing. Okey, sampai situ dulu. Minggu depan kita masuk 3.3 iaitu aruhan elektromagnet. Kalau hari ini, saya uji sikitnya, kalau hari ini kita kata kita bagi arus kepada satu konduktor, maka konduktor itu nanti akan berpusing ataupun akan bergerak. Datang seorang manusia, kan, Faraday nama dia, dia kata tak mustahil daripada motor elektrik tadi kita boleh ubah dia, iaitu kita gerakkan dia dan tak mustahil untuk dia pula keluarkan arus. So kita akan tengok nanti macam mana kita nak gerakkan satu objek ataupun satu coil, satu gegelung dan dia boleh menghasilkan arus. Sebelum ni kita tahu apa hasilkan arus. Hasilkan arus ialah bateri lah, confirm. Kan, hasilkan arus. Sekarang kita nak hasilkan arus daripada kita kata secara terbalik daripada kita hasilkan motor tadi. Jadi itu minggu depan kita tengok 3.3. Kita masih lagi, jadual Julai akan berbeza sikit dengan jadual Jun. Nanti hubungi cawangan masing-masing untuk dapatkan jadual Julai. Boleh? Lepas tu kita akan mula kelas Julai tu 1 hari bulan. Lepas tu nanti tengok fizik hari apalah. Harap dapat subscribe semua.